Apabila kita berdiri di tanah yang merdeka ini, pernahkah kita bertanya, dari mana datangnya arti kemerdekaan yang kita nikmati hari ini? Ia tidak lahir daripada ruang kosong, tidak pula dikurnia tanpa usaha. Kemerdekaan negara ini diasaskan oleh kesatuan jiwa dan keikhlasan pemimpin terdahulu. Sebab itulah, selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969, para pemimpin negara bermuhasabah, maka lahirlah Rukun Negara pada tahun 1970. Satu dasar yang bukan sekadar penawar luka perpaduan, tetapi perintah moral untuk seluruh rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, melalui takrifan saya, Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang bertujuan untuk membentuk perpaduan dan identiti nasional melalui 5 prinsip utama. Oleh itu, bagi merungkai kepentingan Rukun Negara dan membuktikan kemampuannya, izinkan saya mengulas 3 daripadanya yang wajar kita renungi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada nakhoda kehakiman yang berintegriti. Seterusnya, sidang hadirin yang dikasihi. Hadirin sekalian, hijab pidato ini saya buka dengan prinsip yang pertama, keluhuran perlembagaan. Prinsip keluhuran perlembagaan membawa kita kembali ke detik bersejarah tahun 1956. Apabila wakil-wakil Malaya dari berbagai kaum dihantar ke London dalam misi besar membina kerangka negara yang merdeka. Dan seterusnya, lahirlah Suruhanjaya Red yang merangka atas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ia bukan hanya dokumen undang-undang, tetapi perjanjian luhur antara kaum. Menjamin hak istimewa orang Melayu, bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu, dan dalam masa yang sama menjamin hak kerakyatan serta kebebasan agama bagi semua kaum lain. Inilah keluhuran yang dimaksudkan, suatu persefahaman yang wajib kita junjung tinggi. Maka, sesiapa yang memperlekeh atau menyemai kebencian atas asas perkauman, sebenarnya sedang mencabuli perjanjian sejarah ini. Pendengar yang penuh santun, hujah saya yang kedua adalah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini memperingatkan kita kepada kisah lampau yang tidak boleh dilupakan. Dalam zaman penjajahan, rakyat Malaya pernah bangkit menuntut keadilan dari kebangkitan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak kepada perjuangan Tok Janggut di Kelantan. Semua hanya menuntut satu perkara, hukum yang adil dan maruah yang terjaga. Dalam zaman moden pula, kita diajar bahawa undang-undang adalah benteng kepada kestabilan. Namun, pada tahun 1969, apabila hukum tidak dipatuhi, api perkauman menyala. Peristiwa 13 Mei bukan hanya tragedi berdarah. Ia bukti bahawa tanpa kedaulatan undang-undang, negara akan runtuh. Hari ini, kedaulatan ini mesti diteruskan oleh kita semua. Guru yang menegakkan disiplin, murid yang jujur dalam ujian, dan rakyat yang patuh kepada peraturan jalan raya. Semuanya penyumbang kepada ketenteraman nasional. Kesopanan dan kesusilaan adalah prinsip yang terakhir dalam Rukun Negara selaras dengan hujah saya yang terakhir pada hari ini. Kesopanan dan kesusilaan adalah warisan paling halus tetapi paling bermakna dalam budaya bangsa kita. Dahulu, orang Melayu tidak mendahului bicara sebelum memberi salam. Mereka menunduk kepala sebagai tanda hormat dan memilih kata dalam berbicara. Hikayat dan sastra lama kita, seperti hikayat Hang Tuah, memperlihatkan betapa pentingnya adab dalam segala urusan, hatta ketika di medan perang.
Hang Tuah sendiri pernah berkata, takkan Melayu hilang di dunia. Tetapi maksudnya bukan kekebalan fizikal, melainkan kekalnya jati diri, termasuk budi pekerti. Malangnya, kesopanan ini makin pudar di zaman moden. Media sosial menjadi medan cacian dan budi bahasa dianggap kuno. Maka tugas kita lah untuk menghidupkan kembali nilai ini. Bukan dengan ceramah panjang berjela, tetapi dengan teladan dan tindakan hadirat. Hadirin yang dihormati, ketiga-tiga prinsip ini adalah janji kita kepada tanah air. Keluhuran perlembagaan menjamin keadilan, kedaulatan undang-undang menjaga keharmonian, dan kesopanan serta kesusilaan jadi jiwa masyarakat. Maka marilah kembali menghayati sejarah. Jangan biarkan pengorbanan pemimpin terdahulu menjadi sia-sia hanya kerana kita gagal mempertahankan janji yang telah mereka meterai bagi pihak kita. Sebagai penutup, renungilah kata-kata Dato' Onn Jaafar, tokoh awal kemerdekaan. Kita tidak boleh membina sebuah negara jika rakyatnya tidak bersedia hidup bersama dengan ikhlas dan hormat. Marilah kita hidupkan janji itu di sekolah, di rumah, di tanah air ini, kerana inilah Malaysia milik kita bersama. Seru itu selama kita menjunjung perlembagaan, menghormati undang-undang, dan mengangkat kesopanan. Malaysia akan terus berdiri bukan sekadar di peta dunia, tetapi di hati seluruh rakyatnya. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.